We wait for a moment kita tunggu sebentar supaya ramai lagi boleh masuk sebelum saya mulakan. Kita ada dalam 57 students, 57 ada 13 lagi tak masuk. Pada kelas E iaitu dah kelas terhenti, kita balik Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Pelajar, boleh dengar tak? Boleh dengar. Boleh, sir. Okey, kejap Alright, sebelum kita memulakan kelas, kita baca doa dulu supaya memberkati kelas kita pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina mataka wansyur alaina min qadha'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk beberapa maklumat berkenaan tentang final exam. Final exam kita akan dilaksanakan serentak. Mungkin saya tak tahulah saya dah beritahu tidak sebab saya banyak kelas Okey, sila pastikan kamu free pada hari tersebut pasal ini adalah seragam. Maknanya dia kita buat format dia macam format peperiksaan di Dewan Peperiksaan cumanya kamu berada di rumah lah. Dia tak ada receipt ataupun kalau terlewat ke, kalau kata tak ambil ke, dia tak ada buat semula, tak ada Okey, tarikh dia adalah pada 9 hari bulan 2 2021 okey, pada tahun hadapan. Jadi 9 bulan 2 ni tak silap saya hari Selasa
pukul 2 suku hingga pukul 5 suku petang, 3 jam sahaja, 3 jam sahaja. Jadi chapter yang masuk adalah daripada chapter 6 sehingga 11, 6 sehingga 11 sahaja. Okay, format dia adalah tak silap saya multiple choice question. Saya kena check balik. True false, short essay dan long essay. Nanti check balik. Nanti check balik. Soalan bukan disediakan oleh saya, soalan disediakan oleh pihak pensyarah-pensyarah IB seluruh sistem, termasuklah saya. Saya tak tahu soalan saya masuk ataupun tidak. Tapi mana-mana pensyarah kalau Sabah punya paper masuk, saya kira Sabah lah yang buat paper tu. Okay. Jadi sila log tarikh tersebut 9 hari bulan 2 2021 pada hari Selasa, if I'm not mistaken. Okey. Pada 2 suku petang sehingga 5 suku petang. Okey. Masa tamat dia memang 5 suku. Masa tamat dia memang 5 suku. Kalau lambat memang tak ada. Okey. Maknanya dia memang insya-Allah kamu sempat buat 3 jam. Pasal baru-baru ni pun kita buat quiz pun 3 jam. Okey, kamu boleh sempat hantar sebelum 3 jam. Okey, saya harap kamu harap maklum dengan perkara tersebut. Dan sebelum kita test nanti pada akhir bulan Januari nanti kita akan ada satu lagi quiz yang kedua. Alright. Bila melibatkan quiz, anggap dia macam test. Pasal kita tak ada test. Dia punya tahap kesukaran pun macam test juga. Jadi jangan dengar perkataan quiz, jadi ambil sambil lewa. Okey. Alright. Ada apa-apa soalan tentang perkara tersebut Tak ada sir, jelas. Okay. Pada hari Ahad lepas kelas E saya dah ajar sedikit sehinggalah laptop saya dia jadi hang dan saya tak boleh nak buka. Okey. Dan kelas D saya tak boleh nak buat kelas. Kelas D saya tak boleh nak buat kelas. Betul kan? Okey. Betul, sir. Jadi rancangan saya pada hari Ahad lepas tu memang nak explain chapter 6 tu pada kelas E dan D. E dan D. E dulu and then D. Maknanya dia kelas D tak done. Kelas D tu tak done. Maknanya pada hari ini, okey, saya akan ulang kembali daripada awal sehinggalah habis. Daripada awal sehinggalah habis. Nothing to lose. Pada budak-budak kelas E mungkin ada yang nak faham, tak ada ruginya dengar lagi sekali lah. Mungkin kamu hari tu tak dengar sangat. Mungkin hari ini bila dengar, you faham. Lagi faham. Dan kelas D, you tak pernah dengar langsung, at least you dengar lah daripada awal. Maknanya saya tak skip lah. Maknanya dia sama-sama. Kita bergerak ke arah yang sama-sama. Okay. Alright. Kita pergi pada kita punya nota lah. Okay. Ini adalah nota yang telah di-upgrade kan. Berbanding dengan apa yang ada kat GC kamu. Nanti saya akan buang nota yang dalam GC tu, saya akan upgradekan dengan nota yang ini. Okay. Nota ini lebih tersusun sikit, ada tambahan-tambahan kecil. Tambahan-tambahan kecil. Nampak saya punya Microsoft Words di sini. Nampak Nampak sir. Nampak, sir. Okay. Alright, kalau nampak bagus Okay. So saya ulang balik lah budak kelas E dengar juga lah. Okay. So pada chapter ke-6 chapter ke-6 dipanggil sebagai Foreign Exchange and International Financial Market Okay, pertukaran mata wang dan juga pasaran kewangan antarabangsa dia dua bahagian besar, iaitu satu tentang cerita tentang mata wang sahaja, satu lagi tentang pasaran kewangan antarabangsa. Jadi kita pasaran kewangan antarabangsa ni kita akan belajar tentang bank-bank Okey, offshore bank offshore pernah dengar, luar sisir luar pesisir seperti di Bahamas seperti di Labuan, itu adalah contoh dia international bond market. Tapi kita tak belajar macam mana nak kira dia. Kita hanya kenal pasti saja apakah pasaran kewangan yang ada selain daripada pasaran mata wang ini Dia ada dua bahagian, iaitu pertama foreign exchange dan yang kedua adalah international financial market, the second part Dua ini bacaan saja, okey. Yang susah dekat sini, okey, yang susah sikit lah bagi saya pasal ada beberapa term yang mungkin kamu tak pernah dengar seperti arbitrage direct quotes and indirect quotes, macam-macam lah. Tapi tak apa, benda ni nampak macam sukar tapi sebelum kita alami kita tak alami lagi memang sukar
tapi dah tahu nanti taklah sesukar mana. Okay. Alright, ada dua objektif utama dalam chapter ini. In this chapter, you will learn about, yang pertama adalah how to determine currency rate since 1971. Yang ini ataupun dalam kurungan dia, di dalam the flexible exchange rate era, okay, dalam era tukaran mata wang turun naik. Okay. Kalau kita recap balik, kita ada gold standard iaitu daripada 1821 hingga 1931, itu the first era. The second era adalah Bretton Woods era ataupun dollar gold standard. Okay, itu yang second daripada tahun 1945 sehinggalah tahun 1971. The third era dipanggil sebagai era flexible exchange rate. Mana dia era pertukaran turun naik. Kenapa dipanggil demikian? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay. Jadi yang ini yang kita pakai pada zaman sekarang sejak tahun 1971. Bagaimana mata wang negara di dunia ni ditentukan oleh turun naik harganya di pasaran antarabangsa. Okay, itu the first objective. The second objective yang seperti saya katakan, identify international financial institution. Jadi kita kena kenal pasti institusi yang ada, okay, kewangan antarabangsa yang ada di dunia ini. Okay. So ini adalah dia punya mukadimah lah. This is the introduction. We have learned the methods to calculate exchange rate in gold standard and also Bretton Woods era. Both of them were explained in the previous chapter 4. Ini saya dah tunjuk bagaimana nak mengira gold standard berdasarkan nilai tetap pada waktu tersebut. 1 ounce emas bersamaan berapa pound, 1 ounce emas bersamaan berapa dolar. Pun sama juga dengan Bretton Woods. Sama juga dia punya cara pengiraan, cuma nilai dia ditukar. Nilai dia ditukar dengan nilai tetap yang lain. Jadi, ini telah di-explain dalam chapter keempat. Okay. Jadi pada chapter yang ke-6 ini, we will learn how exchange rate are determined in the third era of international monetary system, which is flexible exchange rate era, 1971 hingga sekarang. Dia cara pengiraan dia berbeza. Cara pengiraan berbeza pasal dia tak ada cara kiraan yang tetap. Pasal dia berdasarkan turun naik. Tapi ditentukan dengan ada metod dia, kaedah asas. Kaedah asas ni yang saya akan terangkan sebentar lagi. Okay. Alright, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu apakah maksud pertukaran mata wang, foreign exchange, forex. Ataupun orang panggil forex. Forex ni tentang apa? Okay. Jadi ini adalah dia punya singkatan foreign exchange. Foreign exchange is the commodities consist of currencies that was issued by countries in the world and traded in the international market. Adalah komoditi yang mengandungi mata wang yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia, dan mata wang ini didagangkan ataupun diniagakan di pasaran antarabangsa. Mana dia dah jadi macam barangan fizikal, contoh macam emas, macam getah, macam petroleum, macam besi, macam gandum. Okay. Mata wang juga dipanggil sebagai currency. Kenapa dipanggil komoditi? Komoditi adalah something yang mendapat permintaan satu dunia. So kalau barangan itu atau benda itu mendapat permintaan satu dunia orang pakai, kita panggil benda tu sebagai komoditi. Komoditi. Jadi kalau contohnya kalau kata petai, tak adalah kita panggil sebagai komoditi pasal kita orang Malaysia je, orang Malaysia saja yang suka makan petai. Jadi itu walaupun dia produk tapi dia bukanlah komoditi. Komoditi ni something yang whole countries in the world demanded for it, minta dia ataupun dia nak beli. Okay? Jadi itu maksud komoditi. Alright. Since 1971, currencies are traded like commodities and they are buyers and sellers in international market. Sejak tahun 1971 ni, mata wang ini diniagakan dan ramai mencari makan ataupun ramai menjadi peniaga mata wang. Macam dia peniaga emas, macam peniaga getah, macam peniaga petroleum. Sama juga dengan mata wang, dia ada peniaga dia. Mana dia mendapat pendapatan daripada jual beli mata wang. Jual beli mata wang. Itu maksud dia komoditi. Jadi in the first part of this chapter, how to determine currency rates.
asas dia, the basic of determination of currency rate since 1971 adalah berdasarkan ini. Okay, it was determined by the forces of demand and supply of that currency in the international currency market. Dia bergantung pada permintaan dan juga penawaran ataupun bekalan mata wang tersebut di pasaran antarabangsa. So the question is how the rates are determined. Berdasarkan daripada permintaan dan juga penawaran ini, macam mana ditentukan. Ditentukan. Jadi jawapan dia, apabila dapat soalan, explain how to determine currency rates in the flexible exchange rate era. Contoh dalam soalan final, contohlah. This is the answer. This is the answer. Awak kena explain 3 diagram. Lukis 3 diagram. Kena lukis 3 diagram. Kena lakarkan 3 diagram. Pertama adalah diagram demand. Pasal pertama adalah forces of demand. Yang kedua adalah diagram supply. Kerana dia ada supply kat sini. Yang ketiga adalah kita cari titik pertengahan antara demand dan supply itu. Dia panggil equilibrium. Daripada perkataan equal, titik yang sama, titik yang tengah. Jadi ada 3 diagram yang perlu dibagi pada pelajar-pelajar, yang perlu diberi oleh pelajar-pelajar untuk menjawab soalan bagaimana mata wang ini ditentukan. Ini cara paling asas. Cara macam peniaga forex tu tengok graf apa semua tu, itu yang dah advance. Tetapi basic dia yang ini. Basic dia yang ini. Jadi daripada basic ini nanti jadi dia akan keluarlah macam-macam dia akan keluar macam-macam diagram. Kalau kamu tengok orang main forex macam-macam tu kan. Sebenarnya dia berpunca daripada ini yang asas, yang paling besar sekali. Berapa banyak mata wang ada di dalam pasaran dan berapa banyak permintaan dan berapa banyak penawaran ni, bekalan ni. Jadi kita tengok dekat sini 3 diagram 3 diagram. Alright. So the first diagram kita akan terangkan pertama sekali. Alright. Kalau dulu ni susah nak faham. Macam mana nak faham ni, macam mana nak faham. Tapi saya cari teknik bagaimana nak bagi pelajar ingat supaya mudah ingat diagram. Yang pertama sekali demand of currency, diagram of demand. Dia ada tips dia. Kerana saya lihat dalam exam pada awal tahun saya mengajar dulu, ramai yang confuse antara diagram demand dan diagram supply. Dia salah buat. Jadi saya cari teknik, rupanya saya jumpa teknik yang sana supaya kamu ingat. So the most mistake done by student were failure to identify whether the curve ni adalah lengkungan ataupun diagram tersebut dilukis secara menaik ataupun menurun, increase or decrease. Jadi kesilapan dia kat situ, dia salah, terbalik. Demand jadi menurun, demand jadi menaik, supply jadi menurun, jadi salah. Jadi untuk demand diagram, tips to remember how to draw this diagram, iaitu diagram yang ini. Diagram yang ini untuk demand. Alright, ingat ini. Bila demand diagram, ada perkataan demand itu, ada perkataan DE di situ. Ada perkataan DE di situ. Apabila kita nak lukis demand diagram, curve yang kita lukis mestilah decrease. Decrease. Ada perkataan DE juga di sini. Maknanya lengkungan yang kita nak lukis tu mesti menurun daripada atas, kita lukis, kita menurun sampai ke bawah. So therefore, demand curve is portrayed as decrease curve like the diagram below. Apa yang saya maksudkan di sini? Kenapa saya kata demand diagram adalah decrease? Kita tengok di sini. Ini adalah dia punya diagram dia. Nak menentukan permintaan untuk ringgit Malaysia. Permintaan untuk ringgit Malaysia. Jadi kita tengok titik A dia. Bermula daripada A, jadi dia pergi pada B. Kalau kita tengok di sini, A dia berada di atas. Jadi kalau kita bawa kereta daripada titik A dan menurun, sehingga ke B di bawah, itu kita panggil decrease. Kita menurun. Jadi kita lukis daripada atas ke bawah. Atas ke bawah. Titik A dan titik D mesti kita tulis supaya kita nampak. So yang mana satu yang bermula, titik mula dan berakhirnya. Dan berakhirnya. Daripada sini kita nampak bahawa titik A ni di atas, dia menurun dan berakhir di B. Dan berakhir di B. Ini adalah how to draw it. Maknanya diagram dia adalah menurun. Diagram dia ada menurun. Diagram ini saya ambil daripada buku teks. Jadi diagram dalam buku teks dia cerita tentang yen. Tentang yen. Tentang yen dibandingkan dengan dolar. Dibandingkan dengan dolar. Tapi di sini
saya tukar sikit, saya boleh dapat tukar yang ini. Semua saya tak boleh nak tukar kat sini. Dia melekat dia macam mana dah. Jadi saya tak boleh nak tukar. Jadi, so kat sini saya tuliskan demand for ringgit Malaysia, the demand for RM. Sini saya boleh tukar. Patutnya demand for yen kat situ. Tapi saya tukar pada RM is derived from foreigners demand for Malaysian product. Nanti saya akan terangkan apa maksudnya. Okay. Jadi untuk memahami dia, kamu kena tukar beberapa perkara terlebih dahulu supaya faham bahawa ini adalah diagram untuk ringgit Malaysia. Senang nak faham bila kita cerita tentang konteks ringgit Malaysia, nak boleh tahu, kita nampak. Okay. So saya tulis kat sini, sila ubah atau tambah perkataan yang ada dalam diagram di atas pada berikut. Jadi yang pertama sekali price of yen. Kat sini ni price of yen. Jadi tukar kepada price of ringgit Malaysia. Okay. So tak ada jadi yen kat sini. Janganlah kamu tulis yen tak. Kuala Beluruh Bendul, betul lah. Saya dah terangkan bahawa ini tentang ringgit. Tentang ringgit Malaysia. Jadi kat sini price of ringgit Malaysia. Kalau nak lukis balik dalam buku nota kamu. Alright. Yang kedua, quantity of yen. Kat sini tukar kepada quantity of RM demanded. RM demanded. Okey, jadi kita tulis tukar perkataan yen kepada RM. Okey. P1, kat sini dia tak nyatakan P1 tu nilai apa, letakkan nilai RM8, RM8. Dan P2 RM2. RM2. Q1 200 million, 200 juta dan juga Q2 800 juta. Jadi kita letakkan nilai supaya kita nampak. Dalam buku teks dia tak letakkan nilai. Jadi susah sikit. Bila tak nampak nilai kita tak boleh nak bayangkan. Okey. Alright. Berbalik pada persoalan tadi, okey. Kenapa ada kaitan pula dengan diagram ini dengan mata wangsa okey. Mata wangsa. Jadi kita tengok apakah kaitan dia, okey. Alright. Untuk kita explainkan diagram di atas, kita kena faham penerangan dia, penerangan tentang explanation diagram ni, okey. Alright. The demand diagram curve is derived from the value of Malaysian export. Kalau kita nak tengok, okey, kalau kita nak tengok apa nilai ringgit kita, pertama sekali kita ambil demand diagram for Malaysian export, okey, Malaysian export of product and raw materials to other foreign countries. This also include the Malaysian workers that work in foreign countries. Kita ambil diagram ini daripada jumlah ekspor kita. That is why ekspor penting. Pada mana-mana negara dalam dunia, okey, ekspor penting. Sebab apa mata wang yuan ataupun renminbi Cina tinggi? Kenapa mata wang yen tinggi? Kenapa mata wang Korea won tinggi? Kerana kalau kita tengok mereka, nilai mata wang mereka tinggi kerana ekspor dia orang tu tinggi. Dia jual barangan ke luar negara tu tinggi. Yang berkaitan pula dengan mata wang. Okey. Bila mereka banyak jual, contohnya kita ambil Malaysia lah kat sini. Okey, apabila foreign countries bought product and raw materials from Malaysia. Bila ramai negara-negara, banyak negara-negara di luar, sana membeli barangan buatan Malaysia, bahan mentah buatan Malaysia, these foreign countries need to have RM currencies to pay for this product and raw materials that they bought from Malaysia. Okey, jadi negara-negara luar ni perlu ada duit ringgit Malaysia untuk bayar kita. Untuk bayar kita, dia kena ada duit ringgit Malaysia. Bila ada duit ringgit Malaysia ni baru dia boleh bayar pada kita. Pasal contoh kita jual getah, kita jual kelapa sawit, harganya harganya dalam dolar mungkin 220 juta dolar, tapi kita nak dalam bayaran tu dalam RM. Kita nak bayaran tu dalam RM. Jadi dia kena dapat lah 80 juta RM untuk bayar pada kita. Okey, tak apa, tengok dulu. Alright. Jadi disebabkan mereka ni tidak boleh mencetak RM. Pasal yang tahu cetak adalah kita, rahsia untuk cetak RM ni. Jadi mereka kena cari kat mana RM ni. These foreign countries need to buy the currencies from the international currency market yang terletak di New York, London dan juga Tokyo. Okay, alright. They will sell their own currency to get RM from this market. Okay. Contohnya kalau pada negara, kita ambil negara Britain, dia beli minyak sawit kita, dia kena bayar pada kita RM. Contoh ni nilai sekian-sekian. Jadi kat mana dia nak cari RM? Dia boleh beli dekat pasaran antarabangsa. Jadi macam mana dia beli? Dia terpaksa bagi duit pound sterling dia. Okay, dia jual pound sterling dia, jadi dia dapat tukaran dia RM. Jadi apabila dia dapat RM, baru dia boleh bayar kepada Malaysia. Malaysia, okay. As a result, itu baru sebuah negara. Jika banyak negara yang beli barangan kita,
barangan yang kita ekspor, jadi permintaan terhadap mata wang RM ni akan meningkat di dalam pasaran. Permintaan terhadap RM currencies akan meningkat. Okay. In economic and business sense, tengok kat sini, jika dalam ekonomi dan juga bisnes, jika sesuatu barang itu ataupun sesuatu benda itu mendapat permintaan yang tinggi, confirm harga barang itu akan naik. Okay. The price will go up. Contoh saya letakkan macam durian. Okay. Jika durian tu mendapat permintaan yang banyak pada awal musim, contoh dia ramai nak beli, okay, sekilo boleh dapat RM10. Okay, jadi naik. Dia tak jual longgok dah. Daripada RM3 jadi RM10. Bila permintaan dia banyak. Pasal apa? Kalau kita tengok kat sini, ramai nak RM. Pasal kita banyak jual. Bila banyak jual, ramailah negara nak cari RM dalam pasaran. Bila dia cari RM dalam pasaran, permintaan terhadap RM akan meningkat. Okay? This situation goes same to this demand of RM currency diagram. Okay? Kita tengok. Alright? Kita tengok harga asal daripada P1 sebelum ekspor, contohnya RM8. Okay? Tukaran mata wang kita RM8 contoh dia lah. Okay? Dan kita banyak mengekspor. Okay? Kita banyak mengekspor sehingga kan kuantiti permintaan untuk RM kita meningkat daripada 200 juta kat Q1 kepada 800 juta. Okay? Apabila berlakunya begini, harga daripada P1 RM8 akan naik kepada RM2. Akan naik kepada RM2. Jangan confuse. Okay? Alright? Sebab apa dipanggil naik? Okay? Nanti saya akan tunjukkan dia punya golden rules. Okay? Golden rules. Contoh, saya ulang balik. Daripada permintaan daripada 200 juta, apabila kita jual banyak barangan ekspor, permintaan terhadap mata wang kita meningkat daripada 200 juta ke 800 juta. Jadi harga dia akan daripada titik A ke titik B ni, harga dia daripada P1 iaitu RM8 akan jadi RM2. Okay? Itu harganya meningkat. Kenapa meningkat? Alright. So saya ceritakan ni tadi. When Malaysia export more and more product and raw materials to foreign countries, the quantity of RM demanded by foreign country will be increased. Okay, refer pada table yang tadi. At the same time, the price of RM will also be increased because there are many demand for RM. Refer from the table above. P1 RM8 to P2 RM2. Okay. Kalau ikut sense, logik, kenapa 8 kepada 2 jadi menaik, sir? Okay? Kenapa bukan menurun? Daripada harga RM8 jadi pada RM2. So, sila jangan confuse berkenaan angka di P1 dan P2 ini. Sila baca dulu Golden Rules of Currencies di muka surat sebelah. Mata wang ni dia ada satu undang-undang unik dia, Golden Rules dia. Okay? Golden Rules. Right? Kita nak tahu sama ada mata wang tu menaik atau menurun, kita tengok yang ini. Kita tengok Golden Rules of Currency Exchange. Kenapa RM8 dia pergi pada RM RM2? Kenapa dipanggil harga itu menaik? Kenapa? Kita tengok kat sini Golden Rule dia. Semakin dekat nilai mata wang itu dengan nilai kosong, semakin tinggi dan menaik nilai mata wang itu. Okay? Dan sebaliknya. Tambah sikit perkataan dan sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Right. Apa maksud dengan ni? Semakin dekat nilai mata wang itu dengan nilai kosong, semakin tinggi dan menaik nilai mata wang itu. Alright, kita tengok diagram di atas. Ini adalah titik kosong. Kalau kita belajar matematik, pasti X, pasti Y, mana kosong dekat sini. So, daripada tadi P1 8, jauh daripada kosong. And then seterusnya bila pergi ke titik B, dia jadi P2, dekat dengan titik kosong iaitu RM2. Jadi dalam Golden Rules mata wang, semakin dekat nilai mata wang tu dengan nilai kosong, semakin tinggi nilai mata wang itu. Okey, saya letakkan contoh di sini. Okey, sekarang kamu kata okey mata wang Malaysia menurun, mata wang Malaysia menurun. Inilah contoh dia saya bagi okey. Pada tahun 2010 harga mata wang sekarang mata wang kita adalah $1 bersamaan RM3. Itu kita letakkan sebagai P1 punya nilai. KP1. Right. Pada tahun 2025, $1 bersamaan RM2 seposin. Itu adalah harga P2. Jadi soalan yang saya bagikan di sini, so semakin tinggi atau semakin rendah nilai RM pada 2025? Okay. Jawapannya nilai semakin tinggi kerana nilai P2 pada tahun 2025 semakin dekat dengan nilai kosong berbanding pada nilai P1 pada 2010.
Okey. Sebab apa? Keadaan yang paling baik di dalam mata wang adalah apabila USD1 bersamaan dengan RM1. Itu keadaan yang paling baik. Okey. Keadaan yang lebih terbaik adalah USD1 bersamaan 50 sen, 0.50 sen. Pasal apa? Nilai kat sini jika makin dekat dengan nilai kosong, jika makin dekat dengan nilai kosong, nilai dia semakin tinggi. Sebab apa? Kalau kita beli barang $100, okay, barangan US, kita bayar RM100. Kalau tukarannya USD1 bersamaan dengan RM1. Bayangkan kalau sekarang ni, kalau kita beli, okay, harga $100, kita kena bayar RM406. RM406, terlampau banyak. Kalau apa? Nilai, okay, pertukarannya USD1 bersamaan RM4.06. Jadi terlampau jauh dengan nilai kosong. Jadi kalau yang lebih terbaik adalah nilai, okay, nilai tukaran tu lebih dekat dengan nilai kosong. Okay. Jadi saya tunjukkan dengan keadaan sekarang. Dengan keadaan sekarang, 10 tahun lepas, macam biasa, P1-nya RM3, tapi pada tahun ini USD1 bersamaan RM4.10. Jadi soalan ni semakin tinggi atau semakin rendah nilai RM pada 2020. Jawapan dia semakin rendah kerana pada 10 tahun lepas RM3 dekat dengan kosong. Tapi pada tahun ini jauh lagi daripada kosong, jauh lagi daripada kosong, RM4.10. Nilai dia makin tinggi angka tu makin rendah nilai dia. Makin tinggi angka, okey, P2 tu makin rendahlah nilai dia. Okey. Jadi so kita simplifikan. Kenapa demand sini? Okey, apabila demand banyak, harga mata wang kita semakin meninggi. Kerana kita pakai golden rules tu. Bila permintaan banyak, harga semakin, harga jadi semakin tinggi. Makin dekat dengan nilai kosong di sini. Okey. Alright, kita tengok dia punya, kalau kata lebih, kalau kata lebih ni lagi adalah, macam ni lah kita nak baca dia. When value of P1, high, pada nilai dia high and value of P2 low, the value of money is increased. Okay. Contoh dia macam ni lah, macam diagram di sini. Nilai dia 8, nilai P2 2. Jadi nilai dia meninggi ataupun menaik. Tapi kalau nilai P1-nya low dan P2-nya high, okey, contoh dia kat sini yang saya letakkan, P1 dia low, RM3 saja, okey, P1 dia, okey, dan 10 tahun akan datang dan nilai dia RM4.10 tinggi, jadi nilai dia menurun. Okey, so ada soalan tentang perkara ini. Kita ada soalan tak tentang perkara ini? Faham, Sir? Boleh faham? Yang lain-lain boleh faham tak? Faham, sir. Faham, Sir. Okay. Jadi macam kamu sebagai pelajar, pastikan apabila orang tanya, common sense bila orang tanya, kalau kata USD1 US dollar bersamaan RM10, jangan bangga. Okey, janganlah bangga pasal nilai kita rendah. Kita kena bangga apabila USD1 kita bersamaan dengan RM1 ataupun USD1 bersamaan 50 sen, RM50 sen. RM30 sen, maknanya duit kita lebih kuat daripada nilai dolar. Sekarang duit kita lemah, RM4.10 sen pasal jauh daripada nilai kosong, jauh daripada nilai kosong. Langsung tak sama dengan ni, okey. Ideal dia adalah USD1 bersamaan dengan RM1. Okey, kalau lebih daripada yang itu maknanya kita terpaksa bayar lebih untuk barangan import kita nanti, okey. Itu adalah tentang demand diagram, Jadi kita tak boleh ambil hanya demand saja, kita tak boleh ambil hanya pendapatan kita saja, permintaan terhadap RM, kita kena tengok dengan second, second diagram yang kita panggil sebagai diagram of supply, diagram of supply. Sebab kita tengok tadi, dia ada forces of demand and supply, Jadi kita kena cerita tentang supply pula, kita kena cerita tentang supply of currency. Jadi untuk diagram, untuk penerangan yang ini kita tengok, make sure that you draw the curve correctly. Ini macam saya ulang atas tu, Jadi untuk supply diagram, ramai juga yang terbalik. Jadi saya letakkan petua dia, tips untuk remember. So mudah saja. Dalam perkataan supply ada perkataan up, UP. Kalau you tengok daripada ejaan supply ni ada perkataan up, UP. So curve untuk supply adalah up, menaik. Curve untuk supply diagram adalah menaik. Jadi bila kita lukis, kita kena lukis dari bawah dan menaik ke atas. Daripada titik A ni di bawah, kita menaik ke atas. So therefore supply curve is portrayed as increase curve.
Ingat ni, kalau kata kamu salah, maknanya kamu tak pay attention for the class. Okay. So, ini yang saya bekalkan pada pelajar-pelajar saya dulu bila dia pergi exam. Jadi, bila soalan macam ni, walaupun kelas lain dia tak boleh nak jawab, kelas saya rata-rata dia boleh jawab tentang soalan-soalan tentang foreign exchange. Jadi, kenapa? Okay. Kita tengok situasi dia. Macam mana saya katakan dia menaik. Alright. A, okay, dari titik bawah ke atas. Jadi, dia menaik. Kita lukis dari bawah ke atas. Jadi sama juga dengan di atas, tukarkan beberapa perkara. Okay. The price of yen tukar pada ringgit Malaysia, quantity of yen, jadi quantity of RM. P1 bersamaan 2, okay, nilai dia rendah, nilai dia rendah, kat situ angka dia rendah. Dan P2 bersamaan 8, P2 bersamaan 8. Q1 bersamaan 200 dan Q2 bersamaan 800. Saya tak tukar banyak. Saya tak tukar dia punya nilai dia pelik-pelik. Jadi saya tukarkan directly 28, 200 dengan 800. Okay. Jadi bagaimana kita nak explain pula tentang supply diagram. Okay. Supply diagram curve is derived pula daripada value of Malaysian import. Jadi demand kita ambil daripada export. Yang ini kita ambil daripada import. Product and raw material from other foreign countries. This include the foreign workers that work in our countries. Kenapa saya katakan foreign workers? Nanti saya akan explain sekejap lagi lah. Kenapa saya letakkan dalam ni foreign workers. Right. When our countries bought product, ini penerangan di start. Apabila negara kita, penduduk negara kita membeli barangan dan juga bahan mentah daripada negara lain, our countries need to have foreign currencies to pay for this product and raw materials. Kita pula, bila kita mengimport barangan daripada luar, kita kena ada duit mata wang asing itu untuk bayar pada penjual. Okay. Contohnya beli dalam Shopee, okay, penjualnya daripada China. Jadi apabila kita dah bayar kat bank, memang kita bayar kat bank RM. Tapi apabila bank negara Malaysia nak bayar pada bank dekat China tu, dia kena cari mata wang yuan, China tu. Tak mana dia nak cari, dia nak cetak dia tak boleh. Itu adalah rahsia kerajaan China. Jadi dia kena cari pasaran antarabangsa yuan ini. Okey. Apabila so kita tengok kat mana nak cari, dekat New York. Apabila our countries nak beli ni, kita terpaksa jual duit RM kita. Macam mana nak beli? Kita jual lah RM kita macam mana yang tadi tu. Kembali. Kita jual RM kita untuk dapatkan yuan. As a result, sebagai kali itu baru satu. Kalau banyak negara kita import banyak barang daripada banyak negara, kita terpaksa macam-macam mata wang kita terpaksa beli. Jika nak beli, kita terpaksa jual mata wang RM kita. Apabila kita jual, there will be an increase in supply of RM currencies. Akan berlakunya peningkatan dalam bekalan ataupun penawaran mata wang RM dalam pasaran. Kita beli banyak, jadi banyaklah duit kita terlepas ke pasaran antarabangsa. Kita terpaksa bayar. Duit kita banyak berada di pasaran antarabangsa. Okey. Ingat, contoh macam durian juga. Jika terlampau banyak durian berada di pasaran, harga durian tu akan turun pula. Okay. Macam tadi, jika terlampau banyak permintaan tentang durian, jadi harga akan naik. Yang ini, jika banyak durian berada di pasaran, harga durian akan turun. Sama juga macam kita punya mata wang. Bila terlampau banyak mata wang kita berada di pasaran antarabangsa, okey, jadi harga makin lama makin turun. Okay. So in economic and business sense, dalam ekonomi dan juga business, when more product is supplied, in this case RM currency from our party, from our country, the prices will go down and decrease. Apabila terlampau banyak mata wang kita dibekalkan ke pasaran, harganya akan turun. This situation goes same to the supply of RM currency diagram. Kita tengok kat sini. So daripada 200 juta kita asalnya di pasaran tiba-tiba meningkat menjadi 800 juta. Bekalan duit RM ni. Pasal kita terpaksa beli banyak, jadi kita terpaksa jual RM. At the same time, the price of RM will be decreased because there are too many supplies of RM in the market. Refer to the table above. Kenapa terjadi? Kalau kita tengok table di sini, P1-nya adalah 2, dia meningkat daripada kepada P2 iaitu di titik B, jadi RM2 kepada RM8. Ingat,
kita nak kalau kata harga, kalau kata dia makin jauh dengan kosong, makin turunlah nilai dia sebab dia terbalik, golden rule dia terbalik, opposite. So daripada RM2, okey, apabila terlampau banyak bekalan dia, jadi dia akan turun harga jadi RM8, RM8. Jadi soal P2 dia 8 kat sini, P2 dia 8. Sebab apa terjadi begini? Refer pada golden rules tadi. Okay, when the value of P1 is low, iaitu RM2, and value of P2 is high, RM8, the value of money is decrease. So decrease, dia akan menurun nilai. Okay. Jadi that is how we explain. So supply daripada Malaysian import. Okay. So, sir, kenapa kaitan dengan foreign workers? Okay. Kenapa kaitan dengan kat sini ni, dekat demand ni, tentang kita punya Malaysian workers yang bekerja di luar negara? Alright, kita tengok saya terangkan satu, mudah nak faham. Okay. Yang kat sini, apabila terlampau banyak pekerja asing yang kita import, bekerja di Malaysia, kita terpaksa bayar mereka gaji. Betul? Okay. Kita terpaksa bayar gaji. Okay, duit kita bagi, contohnya gaji dia RM2,000, kita bagi RM2,000. Mereka akan menghantar kembali duit ini ke kampung halaman. Okay, kampung halaman. Dia masukkan duit dekat, kalau kita katakan Western Union, okay, nak hantar balik ke Bangladesh, nak hantar balik ke Indonesia. Apabila masuk ke Western Union, okay, kena ingat, bank negara kena melalui semuanya bank negara. Jadi bank negara, okay, dia terpaksa carilah mata wang. Kalau Bangladesh tu taka, kalau kata Indonesia tu rupiah, okay, kalau kata Nepal tu rupi. Jadi dia terpaksa cari mata wang ini di pasaran. Pasal takkanlah orang dekat kampung dia boleh pakai RM. Tak boleh, tak boleh, dia tak pakai RM kat kampung dia. Jadi dia terpaksa tukar. Kita ni, bank negara terpaksa tukar kepada bentuk mata wang negara tersebut. So lagi banyak mereka menghantar balik, lagi bermasalah kita. Kita terpaksa jual kita punya mata wang untuk dapatkan mata wang tersebut untuk hantar kepada mak bapak dia orang di kampung. Jadi dia akan meningkatkan supply. Okay? Bila ada mata wang pekerja asing terlalu banyak ni, dia akan meningkatkan supply. Okay? Supply mata wang kita di pasaran antarabangsa. Okay? Kerana kita terpaksa beli, jual kita punya mata wang untuk beli mata wang negara-negara yang asal mereka ni untuk dihantar balik ke kampung. Itu dia. Sama juga macam ini, sama juga macam kita ni, kalau kata yang Malaysia yang kerja dekat, Malaysia yang kerja dekat Britain contohnya, dia dapat gaji dalam pound sterling, nak hantar balik Malaysia, dia masukkan duit dalam bank negara Britain, terpaksa cari RM Malaysia, RM ringgit Malaysia. Jadi dia terpaksa jual pound sterling apa semua tu untuk dapat RM, baru hantar ke Malaysia. Itu sama. Jadi dia akan meningkatkan permintaan terhadap RM. Jadi ada baik juga, Malaysian workers ni ramai berada di luar negara, pasal dia boleh meningkatkan permintaan terhadap wang kita. Dan juga kita je ada juga buruknya jika kita ada terlampau ramai foreign workers. Itu saya katakan bahawa mata wang kita ni kalau nak bounce back, kita kena kurangkan kita punya import satu, kurangkan pergantungan pada pekerja asing satu. Baru kita boleh capai RM3 ke bawah, USD 1 bersamaan RM3 ataupun RM8, RM7, baru kita boleh. Tidak, memang tak adalah. Tak adalah. Okay. Alright. So far faham untuk supply diagram? Faham. Boleh faham tak ni? Faham. Jangan buat lolok aja. Okay. Faham. Sungguh. Okay. Alright. Seterusnya, kita tak boleh ambil hanya supply diagram saja. Itu berat sebelah. Kita tak boleh ambil demand diagram ni. Kita kena ambil titik tengah antara demand dan juga supply diagram. Jadi ini adalah dia punya market for RM ni. Kita lukis diagram yang dipanggil equilibrium of currency. Untuk mata wang RM, kita ambil dia punya ekspor kita. Kita ambil punya ekspor kita iaitu B. Kita ambil kita punya import iaitu S. Jadi kita cari titik tengah di sini. Alright, kita lukiskan. Jadi, kita tengok ke sini, sila ubah. Macam biasa, price of yen kepada price of Indonesia, quantity of yen kepada quantity of RM. Cuma dipaksi X. Dipaksi X nilai 200 kat sini. 200 juta ni jadikan kepada 500 juta. Dan dipaksi Y nilai 0.09 kepada RM RM5. Alright. Kat sini ni RM2 ke RM8. Kat sini ni daripada RM8 ke RM2. Bila kita tengok pertengahan dia adalah RM5. Maknanya dia, alright. Bila kita dapatkan titik tengah, itulah sebenarnya kadar tukaran masa kini. Ini contoh
Ini contoh ini contoh sahaja. Jadi saya letakkan kat sini kepada RM5. Di this diagram is the combination of demand and supply diagram. Apabila kita cantumkan kita diagram so we will find the point of equilibrium iaitu QE nya iaitu 500 kat sini. Alright, dan juga PE dia iaitu RM5 dekat sini, iaitu price of equilibrium dia, maknanya harga pertukaran yang sebenar-benar dia adalah $1 bersama dengan RM5. Itu adalah dia punya cara lah kita nak dapatkan dapatkan pertukaran mata wang berdasarkan Malaysian export dan juga Malaysian import. So ada soalan ke apa ke alright. Jadi mudah saja itu cara dia lah cara dia. So ada soalan so far untuk ini. Equilibrium yang paling senang sekali nak cerita. Kita ambil kita tengah dan kita okay. So kat mana dia kadar pertukaran ni kat sini RM5 kat sini. Kita tukar 0.09 kepada RM5 ni. Ingat ni. Baca dulu baca jangan gelojoh. Baca satu-satu jangan gelojoh. Baca satu-satu. Kalau tidak out kalau tidak tak faham. Saya tak boleh nak edit ni. Kalau saya edit tak ada masalah So inilah dia punya cara dia. Inilah cara. Any questions so far sebelum saya pergi pada the next one? Tiada sir. Tiada. Dia faham? Faham. Budak keladi faham tak? Budak C belah tak E ni sebenarnya dia dengar dah sikit. Semalam yang hari tu budak keladi Faham, budak keladi faham. okey? Faham? Faham. Ya, okey. Kalau faham alhamdulillah. Kalau faham alhamdulillah. Itu cara kita nak tentukan okey. Jadi subtopik yang kedua masih lagi dalam dalam foreign currency, forex. So how do we code currency? Bagaimana kita nak sebut currency? Ini, okey. Macam mana kita nak sebut currency? Alright, dalam mekanisme pertukaran mata wang dia ada dua cara sebutan. Kadang-kadang kita boleh confuse. Pasal kadang-kadang kita dalam mind kita $1 bersamaan RM4 sen contohnya okay. Tiba-tiba dia buat terbalik alright $1 RM bersamaan dengan 0.something okay. Sebenarnya sama saja, cuma cara sebutan dia berbeza. Itu maksud dia cara sebutan dia berbeza okay. Alright, kita tengok dulu supaya kita nampak bagaimana cara kita menyebut dia okay. There are two ways we code currency. Ada dua cara kita sebut. Code ni maksudnya sebut ingat dia tak ada benda yang pelik-pelik saya sebut saja code. Maksudnya dia dalam dunia ni ada dua cara peniaga penerimaan mata wang ini ataupun di pasaran antarabangsa ni dia sebut ataupun dia beritahulah cara nak sebut dia. Okay, alright. So kita tengok yang pertama adalah direct quotes, sebutan langsung okay, definition dia the price of foreign currency in terms of home currency. Okay. Yang second adalah indirect quotes. Second adalah indirect quotes, sebutan tidak langsung. Satu sebutan langsung, satu sebutan tidak langsung. Kita tengok satu persatu dulu cara dia. Okay. Sekarang, okay, kebanyakan negara di dunia okay, ataupun di dalam pasaran antarabangsa kita selalunya kita akan sebut indirect. Okay, kita jarang sebut direct quotes. Selalunya orang akan sebut lebih mudah difahami adalah indirect quotes. Okay. Itu letaklah dalam hati tu macam mana okay. Pasal susah nak kira dalam ataupun nak tentukan dalam direct quotes. Tapi saya cerita dulu yang pertama sekali direct quotes Alright. Kita katakan contohnya let's say the price of USD 1 bersamaan RM4.2. Determine the direct quotes dalam soalan okay. Determine the direct quotes. Katakan bahawa $1 bersamaan RM4.20. Jadi determine the direct quotes Alright, kita tengok macam mana kita nak solve Alright. Ingat tips ni, dia banyak tips juga ni First step, from the question, identify which one is home and foreign currency. Okay. Mudah kalau kata kat sini RM dengan dolar, pasal kita tahu RM ni mata wang kita, mata wang home okay. Yang foreign currency adalah dolar, tapi yang lain-lain tu nanti macam mana okay. Tapi tip dia okay, pakai yang ini. Daripada soalan yang diberi, mata wang yang disebut di sebelah kiri adalah foreign currency dan mata wang yang disebut di sebelah kanan adalah home currency. Okay. Ingat ini adalah penting
Ada soalan yang diberi, soalan tadi dia beri yang ini. So, mata wang di sebelah kiri adalah foreign currency, mata wang di sebelah kanan adalah home currency. Kan, itu kita dapatkan dulu. So, saya tulis kat sini USD 1 dia berada di sebelah kiri dan RM4.20 dia berada di sebelah kanan. Okey. Yang confuse nanti jadi akan macam mana? Ini baru kita tengok. Contoh, contohnya euro. Kau dapat euro, euro 1 bersamaan dengan contoh bersamaan dengan rupi. Contoh, rupi RM3. Jadi kalau kita macam ni macam mana? Bukan negara kita ni, euro ni bukan negara kita, di Eropah ni mata wang. Rupi ni jadi kita pakai ketua ni untuk mana-mana mata wang, bukan hanya untuk kita punya RM saja. Kita pakai ketua ni untuk mana-mana mata wang. Jadi itu akan keadaan dia macam tu kalau kata ni. Jadi kena pakai sebelah kiri adalah foreign, okey. Sebelah kanan adalah kita punya home currency. Ingat alright. So bila dah identify ni baru kita boleh tentukan. Dengan tuliskan sini, therefore USD adalah foreign currency dan RM adalah home currency. So baru kita boleh solve the problem. Solve the problem. Macam mana nak sebut To solve direct quote, we must use this formula. Okay. Formula ni digunakan untuk mata wang. Untuk mata wang yang nilai dia single ataupun nilai dia denomination dia satu. Denomination ataupun gandaan dia satu. Kita akan tengok dia selepas ini gandaan, kalau gandaan yang macam rupiah gandaan dia banyak kan, 1 juta. Ingatkan 1 juta rupiah ni kaya, rupanya sikit je pasal dia guna gandaan. Okey, kita tengok gandaan satu dulu. To solve direct quote, we must use the formula. Kita kena pakai formula yang ini. So ini adalah formula dia. 1 unit of home currency, 1 bagi dengan price of exchange rate. So if USD 1 bersama dengan RM RM4.20, jadi kalau kita pakai yang ini 1 unit of home currency, jadi 1 unit of home currency adalah RM, iaitu RM1 Malaysia, 1 bagi dengan RM4.20. Kita bagikan 1 bagi dengan RM4.20. Mana dapat RM4.20 kat sini? So kita akan dapat bahawa sebenarnya sebutan direct quotes adalah di mana RM RM1 bersamaan dengan USD 0.2381 ataupun USD 23.81 sen. Dua-dua benda ni sama. Okey. Dua-dua benda ni sama sebenarnya. Cara dia sebut dia berbeza. Satu sebut dalam bentuk US dollar, satu sebut dalam bentuk RM1. Ini 1 US dollar, yang ini sebut dalam bentuk RM1. Itulah yang dipanggil direct quotes. Saya ulang balik. Gunakan formula yang ini. Kalau nak untuk direct quotes. Alright. So kita bahagikan. Jadi kita nak cari 1 unit of home currency. Kenapa ni penting? Kita nak nampak kat sini home currency. Pasal kita nak letakkan sini, kalau ni RM kat sini. Pasal ini adalah home dia adalah RM. Nampak kat sini. Home dia adalah RM. Kalau kita tak buat yang ini dulu, kita akan confuse mana satu. So kita nak letak RM. Jadi 1 unit dia adalah satu lah. So RM1 bersamaan berapa? So 1 bagi dengan RM4.20. Alright. Itu adalah cara dia. Okay. Jadi untuk indirect quotes pula. The price of home currency in term of foreign currency. Jadi, let's say the price of USD 1 sampai RM4.20, determine the indirect quote. Macam biasa juga, tips daripada soalan, kita tengok macam mana. Okay. Alright. So, to solve the problem, we must use this formula pula. 1 unit of foreign currency bagi dengan price of exchange rate. Jadi foreign currency dia adalah USD 1. Okay. Dan home currency adalah RM. Jadi kita bagikan macam biasa. Kalau ikut-ikut ni senang saja. Paling senang direct quotes. So jawapan dia adalah RM4.20. Okay. So if USD 1 bersama RM4.20, so 1 unit of foreign currency tadi apa? Iaitu USD ni. Kita dah letak kat atas ni tadi, USD. Jadi 1 unit dia bersama $1. RM4.20 bagi 1. So USD 1 bersama RM4.20. Same as the question below. Kalau busuk-busuk pun tak ingat pun, okay, indirect quote selalunya adalah soalan dia. Indirect quotes adalah soalan dia. Yang kita perlu fikir adalah macam mana nak buat direct quotes. Tapi kalau kata indirect quotes adalah jawapan dia mesti bersamaan dengan soalan dia. Okay. Jawapan dia mesti bersamaan dengan soalan dia.
Jawapan dia mesti bersamaan dengan soalan. Jadi RM4.20 bagi 1 dapat RM4.20 balik. So jawapan dia macam ni. So USD 1 bersamaan dengan RM RM4.20 bagi 1. So same as the question given. Cara kita sebut saja. Satu sebut secara langsung, satu sebut secara tidak langsung. Okay. You need to study this. Dia baca saja, tengok saja tak jadi. Dia kena baca bagi faham. Baca bagi faham. Okay. Ada soalan tentang yang ini? Guys, ada soalan tentang yang ini? Tak ada sir. Ada. Pening ke? Cumanya kalau yang direct tu just bagi satu RM tu sama dengan berapa USD lah. Dia macam terbalik lah. Kita bagi satu bagi dengan nilai ni je. Satu bagi dengan nilai yang disebut dalam soalan. Okay. Kalau nilai dia 20.5 bagi satu bagi dengan 20.5. Tapi yang kat sini kita kena hati-hati ni. Okay, kita nak cari home currency ni. Okay, home currency ni bersamaan ni. Kat sini yang budak selalu salah ni. Sebab tu saya katakan bahawa kita kena identify first which one is foreign currency, which one is home currency. Ini senang pasal saya bagi RM dengan dolar. Cuba kalau bagi mata wang yang lain. Tak apa. Benda ni boleh buat. Benda ni boleh buat. Sekejap lagi kita buat. Okay. Right. Kita pergi pada gandaan 100. Gandaan 100. Simple je. Simple je. Okay. So what is the currency using the denomination of 100? Okay. Apa kata jika mata wang tu pula menggunakan gandaan 100? Gandaan 100. Contoh. Okay. Contoh. Dalam dunia ni ada dua cara. Dua cara. Kadang-kadang ada banyak negara ni dia ada guna gandaan yang banyak. Contoh kat sini. Kita tengok kat sini. Ini adalah untuk hari ini. Mata wang. Alright. Yang gandaan satu macam biasalah. Kita dolar, Brunei dolar, Canadian dolar. Gandaan satu ni. Macam kita guna gandaan satu. Gandaan RM1. Tapi ada negara yang menggunakan gandaan 100. 100. Indonesian rupiah, Japanese yen. Jadi jangan pelik pula. Walaupun kamu pergi ke sana, kamu ada RM1,000,000, itu bukan makna kamu jutawan. Pun RM1,000,000 yen, tak makna kamu jutawan. Tengok pasal dia pakai gandaan 100. Antara sebab dia pakai gandaan 100, antara sebabnya adalah kalau kita tengok populasi negara tersebut, dia besar. Bangladesh dekat berapa puluh juta. Bangladesh dekat 90 million. Negara kecil tapi rakyat ramai. 90 million, almost 100 million. Okay. Danish saya tak tahu kenapa. Denmark saya tak tahu kenapa. Hong Kong dia ramai. Dia ramai. Jadi dia guna gandaan 100. Jadi kalau kita macam saya pergi Hong Kong itu, saya beli saya bayar nasi goreng. Nasi goreng dia berapa ribu saya bayar? 39,000 Hong Kong dollar. 39 mampu nak bayar. Lebih kurang berapa satu goreng RM30. Yang saya kira itulah dalam RM itu dalam RM30 sepinggan. Mahal tu Hong Kong ni. Nak beli air dia punya air yang botol pun dekat-dekat RM7-8 satu Jadi yang ini. Ini gandaan 100. Kena ingat So siapa yang nak pergi Korea tu, Korea guna gandaan 100. 100 won, 500 won, 1000 won, 2000 won, 3000 won. Jadi jangan confuse. Jangan confuse. Anggap tu sebagai satu unit juga, cuma kita ada cara dia lah. Jangan tengok yang nilai kosong-kosong dia banyak. Nilai kosong-kosong dia banyak. Jadi kita guna formula sama juga, cuma kita guna formula 100 lah. So contoh dia. Let's say so kalau kata guna gandaan 100 ni, let's say 100 Japanese yen bersamaan dengan RM RM3.9690. Ini adalah nilai pada hari ini. Maknanya 100 yen kalau kita nak tukar kita dapat RM3.96, kita kena tukar RM3.96 untuk dapat 100 yen. Tak banyak lah. So macam mana kita nak cari direct quotes, nak sebut direct quotes ataupun kita nak sebutan secara direct quotes untuk mata wang Jepun dengan dengan RM ni. So kita kena identify dulu. Sebelah kiri dia adalah foreign currency, sebelah kanan adalah home currency. Untuk direct untuk direct quotes, one unit of home currency,
Kita gunakan formula yang ini. 100. Lepas ada gandaan 100. Kita gunakan formula bukan gandaan 1. Kalau kita tadi tu, kalau nilai dia 1, kita guna gandaan 1. Tapi kalau kata yang ada gandaan 100, kita guna 100. Ya. Jadi macam biasa juga. Okay? Untuk dapatkan RM1 bersamaan berapa yen, pasal ini adalah 1 unit of home currency. Jadi RM1, 1 unit of RM1 dapat berapa yen, 100 bagikan dengan 39690. Kita akan dapat bahawa RM1 bersamaan 25.1952 yen. Dapat itu adalah direct cost. Okey. 100 yen bersamaan dengan 3.96. Kalau RM1 pula bersamaan Japanese yen 25.19. Okay. So kalau kata on the other hand, for indirect cost, look at directly the exchange rate, which is okay, macam saya katakan tadi, untuk indirect cost tak perlu pening-pening. Nak buat pengiraan pun boleh, tapi kalau kamu jadi malas tu, tulis balik jawapan ataupun tulis balik soalan ni. Untuk direct cost, soalan dia adalah yang ini. Inilah dia punya indirect cost dia. Indirect cost dia adalah ini. Tak ada pening-pening. Yang pening-pening tu kamu je. Kamu ni CPU tu lambat. Bukan apa pun. Okay. Memory card tu lah. Memory card jenis lama. Okay. So, ini. Ini adalah jawapannya. Okay. Itu untuk tandaan 100. Jadi, okay. Saya buat lagi. Okay. Saya buat lagi. Okay. Contoh kat sini. Okay. The exchange rate of China and India as follows. Determine the direct cost and the direct cost and indirect cost. Yuan 1 bersamaan dengan rupiah 20.58. Okay. Ini adalah cara dia. Okay. Ini adalah cara dia. So kita tengok iaitu yuan 1 adalah foreign currency. Yuan. Pasal dia berada di sebelah kiri. Rupiah adalah home currency. Jadi apabila kita nak cari direct cost, so 1 unit of home currency iaitu rupiah 1 bersamaan dengan bagikan. Okay, bagikan. Kita akan dapat rupiah 1 rupiah bersamaan yuan 0.04860. Alright. Untuk kamu tolong, okay. So untuk direct code sama jugalah, kita salin balik jawapan ni, tetap soalan dia. Same ada question dia. Untuk kamu nak try, kamu try yang ini. Okay. Try 2 soalan ini. Okay. Try 2 soalan ini. Boleh try sekarang. Boleh try sekarang. Boleh tak try tu? Nak pandai kena buat. Kalau matematik nak pandai kena try. Kena try solve it. Boleh tak tu guys? Okay, Question sir. Kita try. Okay. Ini saya bagi mudah. Question number 2 tu mudah saja tu. Question number 3 tu cabaran sikit. Okay. Yang ini berbeza. Dia sebut macam ni. Dia sebut macam ni. Jadi kita kena tengok tadi, petua tadi. Tips tu kena tengok. Sebelah kiri adalah foreign currency, sebelah kanan adalah home currency. Yang ini pun sama. Sebelah kiri adalah foreign currency, sebelah kanan adalah home currency. Baru kita boleh pakai formula tu. Buat, jangan tak buat. Kan melopong nanti keluar soalan tu dalam final, tak boleh jawab, habis semua. Okay. Takkan nak dapat B je ataupun B tolak dalam subjek ni. Okey. Saya nak jawab. Okey, untuk question tu dia punya direct quotes dia sama dengan USD 1 sama dengan 1 bahagi dengan 0.2381, betul tak? Jadi USD 1 sama dengan 4.2, RM 4.2. Betul. Tu direct. Cuma ni saya apa? Kat sini ni saya kelirukan kamu lah. Sebab saya terbalikkan. Kita tengok perspektif mana betul. Jawapan kamu memang betul lah. Nak tengok IQ macam mana. Makna dia apabila direct quote, direct quote dia bersamaan USD 1 bersamaan RM 4.2 itu jawapan dia. Kalau kata indirect quote dia adalah inilah jawapan dia. Okay. Faham tak tu? Cuba buat yang ini. Faham Kita kena tengok kiri dan kanan. Jangan tengok mentang-mentang ni RM1 buat home currency. Kamu telah melanggar dia punya tips kat sini. Ingat Ingat sebelah kiri adalah foreign, sebelah kanan adalah
sebelah kanan adalah sebelah kanan adalah home. Okey. Untuk soalan ini sesuai kalau jika kamu warga negara US. Untuk soalan ni kalau kamu warga negara US, kamu akan tengok daripada perspektif yang ini. Iaitu indirect quote dia macam ni. Kalau kamu warga negara Malaysia, kamu akan tengok perspektif dia yang ini. Iaitu RM1 USD1 bersamaan dengan RM4.20. Ini kalau kita warga negara Malaysia. Tapi saya nak tekankan di sini bahawa kena ini. Ini kena ingat. Kiri adalah foreign, kanan adalah home. Kiri. Sebab mata wang ni bukan dia akan tanya tentang Malaysia, dia akan tanya tentang negara lain. Macam yang ini. Question number 3. Settlekan. Question number 3. Okay. Saya bagilah question number 4 pula. Boleh kot. Buat kan tak buat Buat yang ini, question number 4, question number 3 Okay. Ambil apa dah? Tengok mata wang sikit. Kita ambil dolar dengan pound sterling. 5 dolar dengan pound sterling. Apa benda lah nak saya tu? Okay. Singapore dollar and kita ambil dekat sini adalah Singapore dollar and pound sterling lah. Pound sterling. Okay. Kita ambil letak pound sterling. 1 pound sterling. Buat tak tahu nombor 3? Guys, buat tak? Yang tak buat? Buat saya. Buat Saya kena letak sebagai RM4. Mesin. So, nak tanya tak pasti tak? Soalan nombor 3 tu kan, jadi RM1 sama dengan 100 bagi 0.330 kan? Yap. Jadi RM1 sama dengan 303.0303. Jawapan dia. Okey. Untuk direct, untuk direct quotes, okay. Ini adalah solution dia lah. Okay. Untuk direct quotes, mana dia? Kita bagikan 100 bagi dengan 0.330. Dapat. Jadi saya simplify kan Okey, nota sebab dia jadi yang panjang tu sebab nota. Okey, nota tu selalunya saya akan ni. Apa jawapan dia? 100 bagi 0.33. 303.0303. 303.0303. 0303. Maknanya dia the price of home currency. Home currency dia adalah 100 won bersama dengan RM1. Ya. RM1 bersamaan dengan 0303. Okey. Dan RM1 nya mana dia kalau kata RM10 RM3,000 won, RM3,030 won. Okey. Makna dia kalau kamu bayar makanan kat sana RM3,000 won dekat RM10 lah macam tu ni Okey. So kalau RM1-nya 303 won RM1 bersamaan 303 won. Itu untuk direct quotes. Kalau indirect quotes dia salin balik soalan dia Okey, salin balik soalan dia iaitu 100 won bersamaan dengan RM. Indirect yang mudah. Indirect memang mudah Okey, 03 kalau indirect. Okey. Ini adalah jawapan dia So untuk yang tadi tu, untuk yang nombor 4 settlekan Untuk yang nombor 4 settlekan. Ini pengiraan orang dah expert. Tapi kalau kamu yang tak faham lagi, kena ikut one by one the step. Step dia kena follow satu persatu. Okey, yang ini sama. Alright. Yang ini kalau kata ni direct quotes dia
kena identify first mana satu home, mana satu ni. So kat sini adalah okey, home adalah satu SD1 dengan ini kita sebut mana ke 1 bahagi dengan 4.35. 4.35. 1 bahagi dengan 4.35 USD 1 sama dengan SD1 sama dengan 4.35 apa nak jadi 1/4 tu? 1 bahagi dia tak boleh detect. 1 bahagi dengan 4.35. So dapat berapa SD1? SD1 sama. Jawab dia. SD1 sama dengan 0.22989 pound sterling. 0.22 22989. 99 lah. Pound sterling. Dalam konteks urus niaga dia akan pergi pada 4 nilai yang terakhir. Kalau kita tengok dekat ni dia akan pergi pada 4 titik perpuluhan macam ni. 4 titik perpuluhan. Kalau konteks perniagaan forex okey, bukan 2 titik perpuluhan. Jadi kalau macam ni okey. Alright, kalau macam ni kita buat 2.99 okey, 2.99 dalam konteks dia okey. Jadi indirect cost dia mana dia soalan tadi lah. Indirect dia paling mudah lah. Indirect paling mudah sekali. Direct tu yang kita kena kira sikit Right, jadi apa yang susahnya? Untuk soalan 4 tu maksudnya pound sterling lagi tinggi lah nilai dia daripada SD1. Betul tak? Lagi tinggi lah pasal Dia kalau dapat kosong. kalau kata keadaan lebih kuat, macam mana tau? Keadaan kalau kata SD ni lebih kuat adalah keadaan lebih ni. Saya type kan. 0.70. Okey, dia lagi rapat dengan kosong lagi. Lagi rapat dengan kosong. Okey, lagi rapat dengan kosong. Ideal dia adalah SD1 bersama dengan SD1. Kalau paling ideal lah. Okey, kalau nak. Tapi kalau paling tak kuat, mesti dekat dengan nilai kosong. Kalau boleh nilai dia dekat kosong, dekat 0.01 lagi kuat. Nampak dia nilai 1 sen kan, lagi power ni sebenarnya. Pasal dia berdekatan dengan nilai kosong. Okey, itu kena ingat So kalau macam ni kalau macam ni memang hebatlah duit dia. Memang hebatlah pasal dia makin dekat dengan nilai kosong dah. Okey, tak rapat dah ke nilai kosong. Ni sebab ni jauh, 4.35 ni jauh daripada kosong. Jadi yang kuat adalah pound sterling sebenarnya. Okey. Alright. Nampak agak guys? Hot yang lain-lain ni, hot yang senyap ni. Kurang ni. Nampak. Boleh tak tu? Faham tak kelas saya ni? Nampak, sir. Faham. Bagus. Faham, sir. Mana nak cari pensyarah, dah lah handsome. Pandai pula tu. Betul. Setuju. Setuju, sir. Kami semangat belajar, sir. Semangat belajar. Okey. Alright. Okey, kita berhenti sekejap. Okey. Saya rasa kamu dah ni. Nanti saya letakkan dalam Google Classroom. Okey, dia ada sikit lagi. Yang lepas-lepas ni dia ni. Kita akan sambung sementara tu saya nak ceritakan tentang kita punya chapter lah. Okey. Chapter 7 dan 8 saya dah letak dekat Google Classroom. Itu chapter yang pendek baca Okey, untuk bulan Januari ni 8, 9 dan 10. 8, 9 dan 10 ni kalau kita katakan dia adalah killer lah, killer. Okey, 6, 6, 9, 10, 11. 6, 9, 10, 11. 9, 10, 11 ni dia baca. Dia tak ada mengira, tak silap saya 9, 10, 11 tak ada mengira. Tapi ada teknik bacaan dia nak bagi ingat. Okey, sebab tu saya tinggalkan dekat dengan gelas. Dekat dengan final. Okey, supaya ingatlah at least kamu tahu which one pasal kita masuk final chapter 6 hingga 11 6 hingga 11. Okey. Jadi 7 dan 8 awak kena baca. Awak kena baca, dengar sendiri. Baca dan dengar saya punya lecture audio tu. Cuma 9 dan 10 saya tak boleh bagi macam tu. 9, 10 and 11 saya dah ada dah. Semua benda tu saya dah ada dah. Rakaman-rakaman tu semua dah ada. Nanti saya masuk kemudian. Awak kena dengar dulu lecture dia. Okey. Supaya awak remember how to remember those
Macam mana teknik nak ingat teknik bacaan dia. Ya. Okay, kita ada formula. Kita mesti ada cara lah untuk kita ingat something sebenarnya. Ingat something. Alright. Walaupun kamu ODL, tapi 3 jam. Kena ingat 3 jam kadang tak sempat nak tengok semua. Yeah. Jadi lebih baik at least kamu kerja tu cut by 50% bila final test nanti, at least kamu tahu nak cari kat mana. Soalan ni cari kat mana. Jangan terkial-kial pun nak cari di chapter berapa, tanya kawan chapter berapa lah. Alright, kita pergi kejap bagi saya rehat dulu, saya nak pergi minum air lah. Saya nak dengar anak saya buat apa kat belakang. Boleh, sir. Okey sir, Roger. Guru Fatihah aku jangan live meeting. Tunggu sekejap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Waalaikumsalam, sir. Okay, Kau handsome. Salam, sir. tadi hujan pakai jaket lah tadi. Tadi okey. Seterusnya adalah tengok jap. Apa yang ada ni? PPT. Chapter berapa? Chapter 6 ke 7? 6 kot. 6 ke 7? 6. Ada PowerPoint ni tapi PowerPoint dia tak ni lah. PowerPoint dia tak international trade. Ada pula kinya hitam. 7 kot. 7 je Bagi saya cari. 7 is mana dia chapter 9. Chapter 8, 9 kot. Allah. Kata saya cari. Baik, yes, sir. Mana hilang pula dah. Apa? Ini yang saya katakan tadi ni apa? Next. Yang yen kan, the market for yen direct quotes. Tengok, ini dalam apa? Dalam sebab tu saya tak bagi PowerPoint. Dalam PowerPoint ni dia semua quotes, indirect quote, direct quote. Dia tak beritahu menentang apa kan. Jadi itulah. Okey. Kita akan cerita tentang seterusnya adalah tak sektor lagi ni. Arbitrage mana arbitrage? Pendek-pendek semua. Okay, alright. Takut. Okay. Yang ni saya akan bagi nota PowerPoint tu lebih lengkap lah berdasar dengan ni. Cuma yang ini kamu kena tahulah. Pasal soalan-soalan kadang dia pendek apa soalan kadang dia dapat soalan macam ni pelik-pelik soalan yang luar daripada yang patutnya banyak okey. Alright. Okay, structure of the foreign exchange market okey. Dalam dunia ni ada 3 tempat di mana mata wang diniagakan secara besar-besaran Maknanya dia kalau negara-negara asing nak cari mata wang untuk membayar import mereka ataupun apa nak bayar pada import mereka mereka akan cari pada tiga pasaran ini. Yang pertama terletak di New York okey. Yang kedua terletak di London market di London. Yang ketiga adalah terletak di market di Tokyo kalau di Asia ni di Tokyo. Jadi kalau yang lain-lain contoh dia macam Malaysia ni adalah market kecil-kecilan market kecil. Jadi kalau nak cari contohnya 800 juta US dollar. Orang tak cari dekat market ataupun pasaran mata wang di Kuala Lumpur dia akan cari kat tiga tempat ni. Sebab 3 tempat ni dia menyimpan ataupun dia mempunyai mata wang ni dalam kuantiti yang banyak Saya ulang balik. Pertama sama ada di New York, kalau tak ada di New York boleh cari di London. Kalau tak ada di London boleh cari di Tokyo Selalunya yang menggunakan ni adalah negara-negara yang besar lah dalam volume yang tinggi iaitu volume yang tinggi. Kalau setakat kita nak cari 1000 RM ataupun 1000 pound sterling pergi pengurup wang tu dekat KB ada dekat KB Mall tu tapi bukan, kita tak pakai volume ribu-ribu, dia pakai volume ratus-ratus juta okey. Alright. Struktur dia adalah seperti berikut okey. Ini adalah mata wang yang diniagakan yang banyak diniagakan banyak diniagakan di dunia. Sebab apa saya duk sebut USD 1 Kalau kita tengok kat sini 85% daripada perniagaan mata wang ni berpunca daripada US dollar pada tahun inilah tapi masih lagi US dollar pasal sebab ekonomi walaupun ekonomi US ni kita nampak macam makin melemah tapi dia masih lagi menjadi market utama So kalau kata pergi mana-mana tempat pun masih menggunakan US dollar. Ada negara dalam dunia yang tidak ada mata wang
Ada negara dalam dunia tidak ada mata wang sendiri, dia gunakan mata wang US dollar. Okey, sebagai mata wang rasmi negara mereka. Ada negara di Afrika, ada tak salah saya ada 1 atau 2 negara menggunakan US dollar sebagai mata wang mereka. Maknanya US dollar ni kalau pergi turut mana pun diterima. Sampaikan ada negara yang membuatkan US dollar ni sebagai mata wang dia sendiri, mata wang dia sendiri. So kalau kita tengok di sini euro ni untuk adalah mata wang di Eropah. Okey, kalau kita belajar dalam chapter yang kedua, regional economic integration, iaitu di common market dekat union, economic union, dekat economic union, negara-negara di Eropah, negara-negara di Eropah menggunakan mata wang kebanyakannya, majoritinya, 90% menggunakan mata wang euro. Mana-mana tempat mereka terima euro ni, okey. Pasal apa mereka mata wang ni kuat? Kita tengok, background dia orang, ekspor dia orang berapa banyak. Sebab mata wang ni kuat, okey, contoh macam US dollar, euro dan yen ni kuat, dan pound sterling pasal ekspor dia kuat. Dia banyak menjual ke negara yang lain sehingga nilai dia jadi tinggi. Bila nilai dia tinggi, dia akan diambil ataupun dijadikan orang confidence. Jadi orang confidence untuk mempunyai mata wang tersebut. Mata wang Switzerland, franc. Dia masih lagi Switzerland adalah sebuah negara neutral di dalam Eropah ni, dia tak ikut mana-mana. Switzerland adalah ni, sebab tu bank-bank banyak kebanyakannya terletak di bank-bank antarabangsa ni, banyak ni orang simpan dekat bank Switzerland. Pasal Switzerland ni dia tak ikut dunia punya rules. Jadi kalau kata kamu tokeran kamu simpan duit dekat Switzerland, dia tak tanya asal daripada mana. Jadi negara-negara lain pun tak boleh nak rampas duit tu pasal dia tak mengerti PBB pun. Switzerland ni tak mengerti PBB pun. Macam-macam persatuan dalam dunia dia tak mengerti. Sebuah negara yang totally neutral. Totally neutral. Tu a little bit of sejarah lah. So ini adalah ni, Hong Kong dollar pun kuat juga, 2% diniagakan, Australian dollar dan ada currencies. So mungkin pecahan ni dah jadi, pecahan dia mungkin yuan. Yuan dah jadi kuat. Yuan mata wang Cina dah jadi kuat pasal ekspor dia tinggi. Ini adalah ni lah yang saya cerita sikit-sikit lah. Alright. Role of bank. Dalam siapa yang simpan ni? Dia simpan duit-duit ni adalah bank-bank yang terdapat, bank-bank utama yang terdapat di dunia, bank-bank yang terdapat di Eropah, dia berpusat di London, untuk pasaran mata wang. Bank-bank yang terletak di Amerika Selatan adalah bank-bank yang terletak di New York, mereka berkumpul di New York, dan bank-bank Asia berkumpul di Tokyo. Jadi aktiviti yang mereka lakukan adalah spread between bid and ask price. Maksud dia di sini adalah perbezaan. Jadi dia akan menetapkan nilai perbezaan antara nilai yang diminta dan nilai yang telah ditawarkan ataupun orang nak beli dengan harga berapa. Dan dia orang juga menguruskan tentang spekulasi dan juga arbitrage. Nanti ini kita akan pergi ni. Ini penting benda ni. Salah satu cara untuk untung dalam perniagaan mata wang adalah buat dua ni. Satu, spekulate, beli waktu sekarang, waktu murah, simpan 4-5 tahun. Bila 4-5 tahun dah tiba waktu yang tinggi, dia jual. Dia jual. Jadi dia untung. Dia lama lah di pelaburan jangka masa panjang speculation ni. Manakala arbitrage adalah dia beli di antara 3 market utama ni, beli tempat yang paling murah and then dijual dalam masa terdekat di tempat yang lain. Contohnya macam kamu beli barang murah dinilai, dinilai 3, dia bawa balik Kelantan. Itu arbitrage, itu konsep arbitrage. Beli murah dekat nilai 3, RM10 tapi jual di Kelantan RM100. Itu arbitrage. Manakala spekulasi ini dia beli waktu sekarang, disimpan dulu, dia spekulate 5 tahun akan datang harga dia akan naik, dijual. Itu akan saya pergi saya akan pergi pada kejap lagi lah nanti Right. Type of market pasaran antarabangsa ni adalah wholesale. Wholesale ni untuk export import untuk borong. Dia borong dengan banyak. Dia borong dengan nilai yang volume dia tinggi, 100 juta. Manakala retail ni adalah untuk perseorangan, macam orang yang main forex, selalu dia akan pergi pada retail. Retail ni dia tak main banyak-banyak, dia main RM1 juta, dia main RM100,000, dia main RM50,000 saja. Jadi ini adalah dia punya type of market. Ini selalunya tak pernah lagi masuk exam lah. Alright, ini pernah masuk exam. Ini pernah masuk exam. Apakah dia kata explain the foreign exchange client? Siapakah pembeli
dan penjual. Okay, pembeli dan penjual untuk mata wang ni. Di dunia ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Okay. Yang pertama adalah commercial customers. Commercial customers ni kita letakkan ataupun kita definisikan sebagai pembeli yang membeli bukan untuk untung. Dia beli untuk menukarkan duit dia untuk bayar. Untuk ekspor dan import. Okay, saya ulang balik. Untuk commercial customer ni adalah pembeli yang membeli mata wang untuk membayar ekspor dia, ataupun penjual yang menjual untuk orang yang import. Jadi benda ni libatnya ekspor import saja. Dia beli bukan untuk untung, dia beli untuk pembayaran, pembayaran ekspor dan import. Okey, manakala yang kedua adalah speculators. Speculators adalah orang yang speculate. Speculate ni dia ramal. Dia ramal duit ni akan naik atau turun. Dia akan naik atau turun. Dia beli dengan banyak. Okey. Dia tunggu dalam masa berapa tempoh lama masa and then dia jual. Okey, dijual. Itu maksud dia speculators. Selalunya speculators adalah billionaire. Selalunya bila dia speculate ni, mana dia mungkin ada dia punya algoritma dia faham, mana dia mungkin dalam 2-3 tahun lagi, okey, mata wang RM ni jatuh ataupun naik, disimpan sekarang and then dijual. Okay. Jadi dia jangka panjang sikit, speculators. Dia adalah dia speculate bahawa turun ataupun naik dan dia jual. Okey. Manakala currency arbitrageurs yang saya katakan tadi, dia beli di market yang murah dan dia jual di market yang lain dengan harga yang tinggi. Dia akan ambil pembezaan harga tu sebagai untung dia, sebagai untung dia. Ada cara pengiraan dia nanti, ada cara pengiraan dia. Okey. Ini adalah foreign exchange client. Ingat ni. Mana tahu masuk dalam short essay ke. Okey. Right, saya ulang balik, commercial customers, okey, dia beli untuk pembayaran ekspor dan import. Exchange rate speculators, dia beli pada waktu yang murah, waktu hari ini, sekarang, and then dalam tempoh masa yang lama, 3 atau 4 tahun atau 5 tahun dia jual. Bila harga dia tinggi. Manakala currency arbitrageurs, dia beli tempat yang murah, dalam masa yang terdekat dia jual di tempat yang harga dia mahal. Jadi dia untung, perbezaan harga tu diuntungkan situ. Okay. Alright. Types of currencies, inconvertible dan juga convertible versus inconvertible. Okay. Type of currency ada jenis-jenis mata wang boleh ditukar dan juga tidak boleh ditukar, inconvertible. Okay. Convertible adalah mata wang yang mata wang utama di dunia yang boleh ditukar. Maknanya dia boleh diterima di mana-mana tempat. Manakala inconvertible adalah mata wang yang orang tak nak pun. Orang kalau ni pun orang tak nak simpan pun. Inconvertible. Pasal dia tak boleh tukar. Contohnya mata wang Rwanda. Mata wang Rwanda ke, mata wang contohnya dekat negara-negara Afrika, negara ketiga ni. Tak ada siapa yang nak. Jadi itu maksud dia convertible dan inconvertible. Convertible adalah mata wang utama di dunia. Inconvertible adalah mata wang yang memang dah lah tak utama dulu ni. Mana dia orang just sebagai mata wang saja. Orang tak nak simpan pun ataupun orang tak nak niaga kan. Okay. Pasal dia tak ada nilai tak ada nilai. Dia kebanyakan negara-negara miskin lah, negara-negara miskin. Okay. Right. Spot and forward market spot. Dia tak ada begini. Okay. Allah. Okay. Spot and forward market ni saya kena cerita mudah saja. Alright, saya cerita dulu spot and forward market. Okay. Pasaran mata wang ni diniagakan pertama adalah waktu kini on the spot ataupun pasaran hadapan, forward market. Spot bermaksud on the spot. Dijual, dibeli pagi, dia jual esok ataupun petang ni ataupun esok, on the spot. Itu. Manakala forward market, dia beli hari ini dalam tempoh sebulan, paling minimum sebulan dijual dalam tempoh sebulan. Forward market. Dia beli pada harga RM1 pada hari ini, dijual pada RM1.20 pada sebulan akan datang. Itu forward market. Yang ini saya kena terangkan dengan diagram. Dia baru boleh faham. Tapi saya beritahu lah. Spot masa dia on the spot, sekarang beli, petang jual. Ataupun esok dia jual. Kalau forward pula, hari ini beli, sekarang beli, tapi dalam masa sebulan, paling minimum sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, dia jual. Itu adalah forward market. Jadi harga ni berbeza. Sebab tu saya kena tunjukkan diagram tu. Saya tak sempat lagi nak buat. Tapi tak susah. Benda ni tak susah. Nanti saya akan ceritakan dalam Microsoft Word. InsyaAllah kamu akan faham spot and forward market ni macam mana. Okay. Ini pun orang meniaga ni. Dia pun orang meniaga. Selalunya orang akan ambil harga yang murah ketika sekarang and then dia akan jual pada forward market ni sebulan akan datang dengan harga yang berbeza.
Tapi dia tak main volume RM1 ke ataupun $1, $2, dia main volume memang juta-juta, dia akan dapat untung ratus-ratus ribu ataupun juta-juta. Okay. Alright, itu adalah spot and forward market. Right. Okay. Ini adalah future transaction, swap transaction, currency futures, currency option. Ini adalah jenis-jenis urus niaga hadapan mata wang ni. Okay, sebab tu siapa yang nak main mata wang ataupun terlibat dalam mata wang ni, dia kena tahu swap transaction, maksudnya pertukaran. Okay, ini saya akan terangkan kembali lah dalam Microsoft Word. Microsoft Word. Okay. Alright. Okay. Arbitrage. Arbitrage of goods. Okay, arbitrage. Okay, arbitrage of goods. Arbitrage ni sebenarnya ada perkataan dia adalah daripada asalnya pada penjualan barang. Beli dekat tempat yang murah, jual tempat yang mahal. Tapi dekat foreign currency kita ada juga arbitrage ni. Kita ada juga arbitrage ni. Okay. Contohnya konsep untuk arbitrage ni adalah begini. Beli di market yang murah, jual di market yang mahal. Beli di nilai 3, jual di Kelantan yang mahal. Okay. Tapi untuk barangan. Tapi untuk mata wang, dia ada 2, dia ada 3 dan juga covered interest. Ini saya tak boleh nak explain tanpa diagram. Dia kena ada diagram. Sebab dia tak letakkan diagram kat sini. Saya tak sempat nak buat. Okay. Dalam nota saya, kalau dulu saya lukis dia dekat papan putih tu. Saya lukis dia dekat papan putih tu. Tapi kat sini ni saya kena bawa banyak. Benda ni mengecilkan. Tapi kamu baca nanti, saya akan explain kemudian lah. Ini benda-benda yang kamu kena tahulah. Okay. Alright. Ini dia punya ni lah. Okay. Ini dia punya ni. Ini dia punya ni, tapi tak susah nak faham ni. Saya kena buat tag. Style saya macam mana. Ini adalah 3 point, 2 point. Okay. Okay. Jadi tak apa. Ini benda-benda yang ni lah. Alright. Ini adalah bank-bank. Saya bagi secara sepintas lalu saja. Okay. Ini adalah 8 bank yang terbesar di dunia. 8 bank terbesar di dunia. ING Group daripada Belanda, Bank of America, United States, HSBC daripada United Kingdom. Okay. Ini adalah bank-bank yang terkaya di dunia. So BNP Paribas, kalau kamu nampak kalau kata dekat F1 ke atau tenis ke apa, selalunya dia akan sponsor. Dia akan sponsor pasal kalau tengok dia punya ni 147.5 447,552 juta. Lebih kurang 14 trilion ke? 14 trilion macam tu lah dia punya revenue. 14 trilion banyak 14 trilion ni 13 trilion. Okay. Right, ini adalah contoh-contoh 8 largest bank. Alright. Jadi jenis-jenis bank ni ada 4 ya, correspondent relationship, subsidiary bank, branch bank, affiliated bank. Nanti saya bagikan dia punya ni lah. Okay. Saya nak tunjuk dulu apa yang kamu akan belajar di second part the second part. Okay. Ini pernah masuk ni, international bond market ni dia dalam soalan bila dia pernah tanya explain the 3 market of bond market. Okay, bond kalau kamu ingat, bond adalah salah satu pelaburan untuk pinjaman. Okay. Kerajaan ataupun syarikat besar akan keluarkan bond untuk mendapatkan modal dan dijamin bahawa dia akan bayar dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun, okay, keuntungan dia pada masa yang disebutkan tu. Okay. Mungkin dia minta 100 juta, jadi orang pun beli bond tersebut, simpan selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nanti claim ataupun tebus balik pada tarikh matang dia. Jadi ini adalah bond market ni ada dekat mana? Foreign bond, Euro bond, global bonds. Okay. Nanti saya akan ni bukan James Bond. Okay. Right. So antara dia lah. Ni offshore pula. Tempat-tempat offshore ni adalah di mana bank-bank. Bank-bank ni berfungsi sebagai tempat yang memudahkan urusan bank tanpa diganggu oleh undang-undang negara-negara yang disebutkan. Negara-negara yang tertentu. Contohnya simpan duit di Bahamas, Bermuda apa semua ni. Ini adalah tugas offshore bank. Dia luar pesisir, mana dia luar daripada sistem, tapi orang ramai berurusan. Mana yang Switzerland, nampak Switzerland yang saya katakan tadi. Okay, mana dia banyak duit disimpan di tempat ini, Cayman Island, Bahamas apa semua ni. Selalunya orang-orang yang ni lah, orang yang terlibat
contohnya detektor simpan duit kat sini ataupun orang-orang kaya yang puncanya daripada duit perniagaan haram okey. Jadi dia simpan kat sini lah. Okay. So satu lagi kot beres. So benda-benda ni baca nanti, okey. Cumanya yang kat belah sini ni saya akan explain nanti. Saya akan explain dekat arbitrage. Arbitrage ni penting arbitrage yang ni Okay, arbitrage, benda-benda yang saya nak ni semua saya kena tulis, saya kena gunakan saya punya cara sikit lah sebab dia cerita dengan ni lah, dengan spot forward ni saya akan cerita dua benda ni yang masih ni. Yang lain-lain tu boleh baca dekat nota Microsoft Word kamu lah, Microsoft Word kamu nanti lebih lengkap penerangan dia. Jadi harap-harap lah jangan tak baca pula, kena baca lah macam mana macam mana semua. Okay. So kalau ni nanti saya akan bagikan dekat Google Classroom, saya buat pada minggu ini mungkin dah. Benda macam ni. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa ni ikut untuk hari ni okay. Mudah, dia nampak macam technical tapi bila baca explanation dia sebenarnya dia simple saja. Boleh faham guys? Boleh kot boleh kot so far. Boleh sir. Faham. Saya kena buat nota dalam bentuk Microsoft Word baru faham. Kalau kata dalam bentuk yang macam ni dia point-point saja kan, point-point saja dia tak sekat. Betul sir. Okay. Alright. Sebab tu lah kalau kamu tanya kenapa sir tak bagi nota dalam bentuk PowerPoint. Kalau bagi dalam bentuk PowerPoint, okay, kamu boleh jawab dalam point je lah kan. Tak ada explanation. Kalau kata dalam bentuk yang saya bagi nota kamu daripada chapter 1 sampai 6 dia mendalam, lebih lagi mendalam Okay, kita boleh letakkan ayat kita untuk lebih memahami dia lah Okay. Alright, kita lama nak jumpa ni, tahun depan kita jumpa ni Okay, jumpa tahun depan tau. Alright. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya tentang yang the first part tadi tu? Second part ni saya just seimbah lalu dia nanti baca kemudian. Okay. Saya nak tanya sikit pasal contoh dia kalau demand Okay, demand. Alright. Contohlah dia punya curve tu dia mencapai satah kosong. Maksudnya dia turun dia sampai pada harga kosong tu, maksudnya kuantiti mesti berakhir situ je lah kan. Maksudnya dia sampai di kosong lah. Sebab So, okay. Alright. Contohnya macam sini, kamu kata kan? Okay, maksudnya Q3 tu berada di satah kosong. So, apa jadi? Oh, Q3 berada di satah kosong. Maksudnya dia capai di kosong. Okay. Ikut keadaan dia tidak akan mencecah paksi X Kalau kata kita sambung kat sini, dia kelengkung dia akan jadi macam ni. Maksudnya dia still lagi tak akan kosong lah. Dia tidak boleh cecah kosong. Paling dekat pun 0.001 saya katakan tadi. Kalau nilai dia kosong, tak ada nilai lah, mana tak ada pertukaran lah. Mana dia kalau USD 1 sama ada RM kosong. Dia tak boleh macam tu. Faham. Okay. Jadi kalau kita sambung kat sini, dia tidak akan cecah paksi Y. Dia akan dekat Dia akan dekat kat sini pun sama, dia akan dekat. Okay. Dia akan dekat Kalau dia cecah, dia tidak logik, dia cecah paksi X ni. Kalau cecah paksi X mana nilai P2 dia akan jadi kosong. Macam mana pertukaran lah. USD, dia tak logik lah. USD 1 bersamaan dengan RM kosong. Maknanya RM kosong tak adalah dalam keadaan itu, dalam mana-mana keadaan pun dia tidak akan. Okay. That is why dia punya tidak lurus. Kalau kamu tengok ni, dia tidak lurus. Dia lengkuk. Dia panggil curve, bukan line. Curve. Bila dia curve, dia macam tu. Okay. Nak lukis pun tak pandai ni. Okay. Tapi dia akan macam ni. Tapi dia tak akan sentuh pasti X. Dia infinity lah, dia tak sentuh pasti X. Dia tak sentuh pasti X. Paling dekat pun 0.001 saya kata. Okay, sir. Alright. Jadi antara mata wang yang kuat dia adalah inilah Kuwait dirham ke? Kuwait dirham, Kuwait rial Kuwait dirham. Kuwait dinar. Kuwait dinar paling mahal lah. Paling mahal sekali. Okey. Pasal dia banyak ekspor minyak. Ekspor ni minyak dia. Petrol tu that is why dia punya. Dia lepas tu dia import dia tak banyak
Okay, rakyat dia tak ramai, dia tak banyak import. Okay. That's why nilai duit dia kuat. Okay. Alright. Okay kot, nanti saya akan letak situ saja. Cumanya, kejap untuk attendance saya tak buat lagi. Tak buat lagi. Ya, saya tengok ada tak dalam saya punya ni. So kalau saya hantar sekarang, saya tak hantar kat sini, saya hantar dekat WhatsApp Okay, sir. group boleh Saya hantar dekat WhatsApp group Roger, lagi Saya nak ni dulu, saya nak buat dulu. Okay. Alright, itu saja. Minta maaf lah. Okay, untuk the second part tu nanti saya akan bagi nota yang lebih lanjut lah. Okay, bila fahamnya itu, insyaAllah saya tenang akan kuasainya. Okay. Okay, baik sir. Okay, bagus budak-budak ni Okay, untuk cuba saya nak beritahu lah untuk quiz yang pertama hari tu ada juga ramai yang confuse soalan keempat dan kelima, part 3 ke part D tentang balance of payment tu bila kita tanya interpret terjemahkan nilai yang kamu dapat dekat balance of payment tu, bukan kita nak definition of apa tadi, unilateral transfer. Saya tak nak definition of unilateral transfer. Saya nak Daniel, kau jawab betul lah. Saya baca kamu ni. Kamu jawab betul. Maknanya saya nak nilai contohnya 6.9 tu maksud dia apa. Bukannya maksud definition unilateral transfer ataupun maksud official reserve account tu apa. Jadi kalau macam official reserve account tu nilai dia positif. Maknanya dia ada increase of bla 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 sebanyak bla 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 dalam tu. Ramai yang confuse kat situ. Ramai yang tak dapat markah kat situ lah. Yang definition saja. Salah. Baca soalan betul-betul. Kalau dia suruh interpret tu maksudnya terjemahkan angka, figures. Bukan terjemahkan word tu, dia terjemahkan angka tu, word figures tu untuk kamu punya, kalau ingat lagi lah untuk POP tu untuk POP. Okay. Alright, nanti kalau skema tu saya bagi kemudian lah bagi saya tengok dulu semua. Sebab 5 kelas 5 kelas IB. Jadi banyak benda lah nak kena buat Okay. Sir, berkaitan kuis saya nak tanya. First era of gold standard dia tak panggil US dollar ke? Saya confused sebenarnya masa tu. First era adalah gold standard ataupun nama lainnya sterling, pound sterling gold standard. So, saya confused masa tu. Yalah ke? Tapi baru saya ingat, tak apa, apa saya betul. Untuk second era tu, dia US dollar gold standard atau nama lainnya Bretton Woods era. Okay sir, thank you. Yang ketiga barulah flexible exchange rate era, iaitu 1971 hingga sekarang. Dia 3 era. So yang first tadi pound sterling, yang kedua US dollar, yang ketiga adalah flexible yang kita belajar pada hari ini. Itu kalau dia punya ni lah, rumusan dia lah. Okay. Ada apa soalan lagi? Yang lain-lain? Ada? Okay, kalau macam tu okey lah. Siapa? The Oli Juma, aku tak ada soalan. The Oli Juma. Tak ada, sir. Tak ada. Ada, selalu awak ada soalan Okay. Alright, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila isi attendance tu dalam masa sekejap lagi 5 minit saya bagi. Dalam 5 minit saya bagi sila isi jangan lupa. Okay. Jumpa pada tahun hadapan insyaAllah hari Ahad. Hari Ahad kita akan explain sedikit sebanyak lah tentang the second part. Chapter sebelum kita masuk Khamis depan tu chapter ke-9, 10 dan 11 9, 10 dan 11 mulai Januari ni Okay, 7, 8 baca sendiri. Okay. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Welcome.